Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah SWT. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam menceritakan masalah muwafiq dan juga masbuk. Kita sambung. Hari itu kita dah cerita masalah yang pertama, iaitu masalah orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah, iaitu muwafiq lah kan. Macam mana hukum-hukum yang berkenaan dengan masbuk dan juga muwafiq. Jadi pada kali ini kita akan sambung masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kata pengarang, iaitu orang muwafiq yang syak sebelum dia rukuk dan sesudah imamnya rukuk. Adakah ia sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Maka wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua ni macam mana? Dia ketika orang tu sebelum dia rukuk, waktu dia nak rukuk kan, waktu kita lah, senang kita ambil senang contoh kan. Jadi waktu kita nak rukuk tu, kita pun kata, aku ni baca ke tak? Tu kita syak, kita rasa ragu-ragu. Aku ni baca ke tak surah Fatihah tadi? Nak rukuk lah ni kan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena baca surah Al-Fatihah. Tu. Kadang-kadang bila kita sembahyang berjamaah ni kan, bila imam tu baca sedap sangat kan, sampai kita terlupa nak baca surah Al-Fatihah. Kita nak baca surah Al-Fatihah tu habis ke tak? Tapi kita terlupa. Bila kita terlupa tu, apa perlu kita buat? Kena ulang. Mengikut kitab ni, wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita kena baca. Bila dia ragu-ragu baca ataupun tidak, maka dikira tidak baca. Kira tak baca. Jadi kena baca semula. Kena baca semula. Dan dimaafkan untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun daripada imamnya. 3 rukun daripada imam kita dimaaf. 3 rukun hari itu kita dah cerita dah. 3 rukun tu yang mana? Kan? Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Itu 3 rukun. Tidak tak dikira, duduk antara sujud pun tidak dikira. Rukun yang panjang ya, iaitu rukuk, sujud pertama dan sujud yang kedua dimaafkan. Jadi bolehlah kita baca Fatihah dalam keadaan laju sikit lah, kalau kata imam tu laju kan. Jadi biasa kalau lama boleh kita kena habiskan. Kita kena habiskan surah Al-Fatihah kita tadi. Tapi kalau imam nak bangun rakaat yang keempat, imam bangun rakaat yang keempat pula, rukun yang keempat. Bukan kata rakaat rukun yang keempat. Jadi kita kena rukuk lah masa tu. Sebab apa? Takut batal sembahyang. Okey, jadi dimaaf kalau kita lambat 3 rukun sebab kita syak tadi. Kita tengah-tengah tu tiba-tiba imam Allahu Akbar rukuk, kita pun syak, maka kita kena ulang balik baca Fatihah. Bukan ulang balik tu baca Fatihah lah, sebab dikira tak baca. Bila syak tu ambil yang lebih yakin, iaitu tak baca lah, yang lebih yakin tak baca lagi lah kan. Jadi kita kena ulang. Okey, baik. Itu masalah yang kedua, habis. Masalah yang kedua. Kalau tak faham boleh tinggalkan soalan di komen lah, ataupun boleh kontak dengan ustaz lah. Okey, baik. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ketiga, masalah muwafiq yang ketiga, iaitu seorang muwafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihahnya. Seorang muwafiq yang ni keadaan yang berikutnya lah kan. Seorang yang muwafiq, kita sembahyang muwafiq, kemudian kita lupa nak baca surah Al-Fatihah. Lupa. Yang tadi dia syak, dia tak lupa tapi dia syak. Dia kata, betul ke tak? Kan? Bila nak rukuk dia rasa, baca ke tak? Yang ni tak, dia memang lupa. Dia memang lupa baca surah Al-Fatihah, tak baca lagi surah Al-Fatihah. Kan? Sehingga imamnya rukuk. Imam dia rukuk kan? Imam pada makmum tadilah kan? Rukuk. Tetapi makmum berkenaan belum rukuk. Makmum tadi belum rukuk. Kalau dalam rukuk dia tak baca, tahu tak baca Fatihah, tu jadi hukum yang lain. Tu kita cerita tempat lain lah kan. Jadi kat sini dia kata dia lupa baca Fatihah, tapi makmum tadi tak rukuk lagi. Kita tadi tak rukuk lagi kan. Kita buat contoh kita lah, senang kan. Kita sembahyang, kita ikut imam,
tiba-tiba kita lupa baca surah Al-Fatihah. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Kita tak rukuk lagi. Apa perlu kita buat? Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Al-Fatihah. Kita teringat kita belum baca Fatihah lagi. Jadi apa kita nak buat? Membaca, teringat dia belum lagi membaca. Makmum ini wajib membaca Al-Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun seperti di atas. Jadi dia kata tadi, kita lupa baca Fatihah, tiba-tiba imam dah rukuk, kita tak rukuk lagi. Jadi apa perlu kita buat? Kita wajib membaca surah Al-Fatihah tadi. Wajib baca. Maknanya kena baca lah, kena baca. Yang tadi, yang keadaan yang kedua tadi pun wajib baca juga. Itu syak, tak pasti. Yang ni yang kita pasti, kita lupa. Memang kita lupa betul nak baca Al-Fatihah tadi. Tu ragu-ragu Yang ragu-ragu tadi, yang nombor 2 tadi. Ini yang contoh yang ketiga. Jadi kena baca. Dan dimaaf kalau kita terlewat 3 rukun daripada imam. Tapi kalau saja-saja kita nak lewat daripada imam, tak boleh. Jangan saja nak lewat saja kata tengok dulu kata kan, imam tu duk rukuk, imam tu kita biar baca Fatihah kan. Tak boleh. Saja-saja tak boleh. Ini dia maaf ni ketika benda tu berlaku macam ni lah, berlaku keadaan tadi. Pertama ragu-ragu, yang kedua kita rasa, kita terlupa. Memang kita terlupa betul kan. Okey, habis. Tu 2 masalah. Masalah pertama dah cerita dah itu Okey. Masalah yang pertama itu was-was. Itu was-was Masalah kedua kita cerita tentang orang yang ragu-ragu baca ataupun tidak baca. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa membaca Fatihah. Tu masalah dah. Kemudian yang keempat, kita masuk yang keempat. Yang keempat, apakah masalah yang keempat berlaku dalam keadaan orang yang muafiq ni? Apa? Ni semua hukum berkenaan Fatihah. Berkenaan Fatihah. Apa yang perlu kita buat kalau kita berkenaan dengan Fatihah ni tadi? Okey. Masalah keempat, seorang muafiq yang syak. Ni syak lagi dia ulang balik syak. Adakah ia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Dia syak dia dah baca Fatihah ke belum? Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Al-Fatihah. Dia pun teringat dia belum baca Fatihah. Sesudah imam ia sendiri telah melakukan rukuk. Dia dah rukuk dah. Tadi keadaan yang ketiga tadi, dia belum rukuk lagi. Ini keadaan yang keempat, dia telah rukuk. Kita telah rukuk. Kan? Bukan rukuk rukuk. Tu bahasa yang betul, jangan sebut rukuk apa. Saat ni rukuk kan. Rukuk kan. Jadi kita dah rukuk. Jadi apa kita perlu buat bila kita tertinggal baca Fatihah dan kita dah rukuk dah? Yang ketiga tadi, kita Ustaz ulang banyak kali ni bukan apa, takut lagi kita tersilap, tertukar apa semua kan, jadi keliru kan. Jadi Ustaz ulang banyak kali. Jadi apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat? Orang yang dah rukuk dah, kemudian dia syak dan juga dia rasa dia syak dan juga dia lupa. Memang dia confirm dia lupa kan. Jadi apa perlu dia buat? Hukum orang itu tidak boleh lagi ia kembali membaca Fatihahnya. Orang ni tak boleh. Kalau kita berlaku keadaan macam ni, kita tak boleh ulang balik baca Fatihah. Maksudnya nak baca Fatihah dulu, tak boleh. Nak bangun balik daripada rukuk lepas tu baca Fatihah, tak boleh. Tidak boleh lagi ia kembali membaca Fatihah, tetapi wajib ke atasnya mengikut imam. Jadi kena ikut imam. Apa perlu kita buat bila kita dah rukuk dan pasti kita tak baca surah Fatihah, ataupun kita syak kita tak baca surah Fatihah dalam rukuk? Kita teruskan mengikut imam. Teruskan mengikut. Itu yang pertama. Step dah. Teruskan mengikut perintah imam. Rakaat lain kena baca jugalah Fatihah. Jangan lagi dah rakaat tu tak baca, rakaat lain pun tak baca juga. Jangan. Ikut yang lain, ikut imam. Yang kita tak sempat adalah rakaat yang pertama tadi. Kan? Tetapi wajib ke atasnya terus mengikut imam. Wajib kita ikut imam terus. Dan apabila selesai daripada salam imamnya, apabila selesai daripada salam imam kita tu, imam dah bagi salam, dia dikehendaki menambah 1 rakaat lagi. Jadi kita kena tambah 1 rakaat lagi. Sebab apa? Rakaat itu tidak sah. Bukan sembahyang tak sah, rakaat itu tidak sah. Jadi kita kena
kena tambah. Kena tambah satu rakaat. Satu rakaat tak sah kalau sembahyang yang 3 rakaat, satu rakaat tak sah, maksudnya sembahyang kita baru 2 rakaat. Jadi kena tambah satu. Okey, rakaat itu saja yang batal. Kalau terjadi perkara ni pada rakaat yang kedua, rakaat kedua tu saja batal, rakaat pertama diterima. Jadi tetap tambah satu juga. Kan? Tak kira tambah 2 pula 3. Tu sembahyang maghrib lah, ni contoh sembahyang maghrib kan. Okey, habis tu. Jadi kalau tak faham boleh rujuk pada ustaz lah. Kena jumpa ustaz balik lah. Kan? Kalau tak faham kan benda ni kan. Ataupun boleh rujuk pada ustaz-ustaz yang lain lah. Sebab benda ni dia sama je sebenarnya. Dia sama je. Ini mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi ustaz ingat sekadar itu dulu kelas kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita untuk kita sambung pengajian kita pada masa akan datang insya-Allah untuk sambung masalah yang kelima. Wallahu alam. Assalamualaikum.